أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang ku lakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa nashr 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada hari ini, hari Khamis 11 Mac 2021 bersamaan dengan 27 Rejab 1442. Yang murid yang dikasihi sekalian,
Kita akan bincangkan pada hari ini tajuk pelajaran yang ke-14. Tajuk pelajaran ke-14, Akidah Islam. Dalam teks muka surat 75. Sebelum tu kita lihat apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Tujuan kita belajar tajuk ni. Lihat. Antara objektif ataupun tujuan kita belajar pada tajuk ni iaitu tajuk Akidah Islam, iaitu yang pertama supaya kita dapat menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan akidah. Apakah maksud akidah? Yang kedua, dapat menyatakan sumber akidah. Sumber akidah tu apa? Yang ketiga, dapat membezakan ciri-ciri akidah yang benar dan akidah yang salah. Kemudian yang keempat, dapat menerangkan kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim. Yang kelima, dapat menguraikan hujah bahawa Islam adalah agama yang benar. Dan yang keenam, supaya kita dapat berpegang dengan akidah Islam sebagai tanda kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Cara beradab dan istiqamah. Baik, itu objektif. Tujuan kita belajar pada hari ini tajuk akidah Islam. Sekarang kita lihat buku teks. Pelajaran 14, Akidah Islam. Islam agamaku. Islam agamaku. Tengok muka surat 75. Siapa boleh bacakan tu? Islam agamaku. Surat 75. Siapa boleh baca? Sila. Siapa nak baca? Jafiq telah keluar pula. Siapa lagi yang boleh baca ni? Apa Muhammad Hairul Akif ada tak? Muhammad Hairul Akif. Okay, bacakan Muhammad Hairul Akif muka surat 75 tu, Islam agamaku. Beliau seorang pemuda yang terkenal ketika mendengar ayat-ayat suci ini. Islam semakin dihormati dengan wataknya yang keras, berani Al-Quran. Beliau berani Al-Quran. Beliau digelar oleh dengan kamu baca sini, kamu jangan baca sebelah sana, kamu baca ke bawah. Dia ada tiga baris tu. Kamu jangan baca ke sebelah tu pula. Kamu baca ke bawah. Berani dan berdisiplin tinggi tu. Ulang balik.
Beliau seorang pemuda yang terkenal dengan wataknya yang keras, berani dan berdisiplin tinggi. Di hulu beliau seorang pemuda yang amat kuat menentang dakwah Nabi SAW. Namun cahaya Islam telah menembusi jiwa beliau. Lagi? Ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, beliau digelar oleh baginda Rasulullah SAW sebagai Al-Faruq, yang bermaksud pemisah antara hak dengan batil. Begitulah hebatnya kisah pemuda yang mendapat nur Islam. Ini Islam semakin dihormati dengan kehadiran beliau. Islam semakin dimuliakan dengan pengislaman insan hebat ini. Beliaulah yang bernama Saidina Umar bin Khattab. Okey, terima kasih. Okey, itu kisah bagaimana Islamnya Saidina Umar, Saidina Umar bin Al-Khattab. Sebelum Saidina Umar ni dia memeluk Islam, beliau merupakan seorang yang paling kuat menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semasa zaman Jahiliyah dulu, sebelum dia memeluk Islam, dia adalah orang yang paling kuat menentang dakwah Nabi, dan sampai dia satu masa dia berazam, bertekad nak bunuh Nabi. Tapi akhirnya Allah Ta'ala bagi dia hidayah, petunjuk, akhirnya dia memeluk agama Islam. Okey, muka surat 76, kita tengok. Dalam muka surat 76, dan ini perbualan antara seorang guru dengan muridnya. Seorang guru dengan muridnya. Seorang guru, iaitu Ustazah Salwa nama dia, dengan anak muridnya yang bernama Anas. Dari segi bahasa, akidah bermaksud, kita tengok dalam muka surat 76, Muka surat 76, dialog antara seorang guru dengan anak murid dia. Dari segi bahasa, akidah bermaksud ikatan atau simpulan. Dari segi istilah pula, akidah bermaksud keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara ghaib. Kemudian Anas menjawab, baru saya faham Ustazah, kita sebagai seorang hamba Allah SWT wajib berpegang
dengan akidah yang benar bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya Anas, kita wajib menerima sepenuhnya apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita juga perlu sentiasa berhati-hati agar tidak terpesong ke arah akidah yang salah. Adakah akidah yang salah? Saya kurang faham, Ustazah. Mudah saja untuk mengenali akidah yang salah. Segala kepercayaan dan amalan yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis itulah akidah yang salah. Kalau begitu, sebagai umat Islam, kita perlu ada ilmu akidah yang mendalam bersumberkan Al-Quran dan hadis. Betulkah Ustazah? Alhamdulillah, tepat sekali kata-kata kamu Anas. Kita juga perlu sentiasa berdoa agar ditetapkan hati dan iman kita, insya-Allah. Jadi dalam perbualan ini, poin yang penting ialah di sini di sinilah, iaitu pengertian. Pengertian ataupun maksud akidah dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa dan istilah. Tengok kunci ilmu. Doa yang boleh diamalkan supaya kita ditetapkan dalam iman. Doanya ialah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah kau pesongkan hati kami setelah kau memberikan petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpahan rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah yang maha pemberi kurnia. Jadi, ini doa yang boleh kita amalkan. Doa daripada Al-Quran. Yang boleh kita amalkan setiap kali lepas solat, kita boleh baca doa ni. Doa ni, supaya kita minta kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala letakkan kita dalam petunjuknya. Kemudian kita lihat aktiviti. Manakah rakyat pada pernyataan yang betul dan pangkal pada pernyataan yang salah? Okey, nombor 1. Siapa boleh jawab? Asas akidah Islam ialah percaya kepada rukun iman. Siapa nak jawab? Betul atau salah? Betul. Siapa nama? Arif. Arif. Jawapannya betul ke salah? Betul. Betul. Okey, bagus. Jawapannya betul. Tandakan right kat situ. Tapi jangan tanda dekat buku teks ya. Buku teks. Kalau buku kamu beli tak apa. Kemudian yang kedua, sumber akidah yang sebenar ialah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Betul atau salah? Siapa boleh jawab? Right atau pangkal? Siapa nak jawab? Betul. Siapa nama? Arif. Betul. Okey, bagus. Okey, yang ketiga, penerimaan terhadap kandungan Al-Quran dan hadis hendaklah mengikut peredaran masa. Betul atau salah? Siapa boleh jawab? Salah. Salah ke betul? Salah. Salah. Okey, jawapannya betul ya, salah. Pangkal kat situ. Jawapannya pangkal, jadi jawapannya ialah jawapan ni kita pangkal kat sini, maksudnya kenyataan nombor 3 ni kenyataan yang salah. Yang salahnya kat mana? Nombor 3. Yalah, yang salahnya kat mana? Penerimaan terhadap kandungan Al-Quran dan hadis hendaklah mengikut peredaran masa. Jadi salahnya kat mana? Peredaran masa. Peredaran masa. Patutnya dia tak ada peredaran masa.
sepanjang masa daripada dulu zaman Nabi sehingga sekarang kita hendaklah terima Al-Quran dan hadis sampai hari kiamat. Kita hendaklah sentiasa mengikut Al-Quran dan hadis. Dia tak boleh ikut peredaran masa. Yang keempat. Salah. Yang keempat betul ke salah? Betul. Salah. Tanpa akidah yang benar, hidup kita tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Betul ke salah? Siapa jawab tanda ayat, angkat tangan. Siapa jawab tanda ayat, angkat tangan. Okey, ramai yang angkat tangan. Tapi ramai juga yang tak tak angkat tangan tu. Okey, jawapannya ialah betul ya. Jawapannya right. Tanpa akidah yang benar, hidup kita tidak akan bahagia dan dunia dan akhirat. Maksudnya kalau kita tak berakidah dengan akidah yang betul, akidah berpandukan pada Al-Quran dan hadis, maka akan sesat, maka akan hidup tak akan bahagia. Dunia kita lagi di akhirat nanti. Hidup akhirat hanya akan dikumpankan dalam neraka. Auzubillah min zalik. Baik. Sekarang lihat surat 77 Surat 77 sumber akidah. Sumber akidah yang utama, sumber akidah Islam ialah Al-Quran dan hadis. Al-Quran, kalamullah, hadis daripada Rasulullah SAW. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan akidah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas, ayat 1 hingga 4 yang surah yang kita dah hafal pun. Bila ditanya apakah dalil ayat Quran yang menekan tentang akidah, inilah surah Al-Ikhlas. Siapa boleh baca surah Al-Ikhlas ni? Seorang baca, sila. Siapa nak baca, sila. Sila baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tempat berharap, tempat memohon segala hajat. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Okey, terima kasih. Jadi tu ayat 1 hingga 4 surah Al-Ikhlas menyatakan kepada kita tentang akidah yang benar. Allah SWT menyatakan bahawasanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa, tempat kita bergantung harap, memohon padanya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan Allah SWT. Ini adalah surah Ikhlas ini menyatakan tentang ketauhidan ataupun keesaan Allah SWT. Dan kita lihat hadis Ucapan syahadah sebagaimana tunjang akidah turut dijelaskan dalam sabda Nabi SAW. Nabi SAW ada bersabda daripada An Abi Malik radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Terjemahannya daripada Abu Malik radhiyallahu an berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah SWT, dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah SWT, haramlah hartanya dan darahnya daripada diambil, dan hanya Allah SWT yang berhak menghisapnya. Jadi hadis ni menjelaskan kepada kita tentang kalimah la ilaha illallah.
Bila seorang itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia merupakan telah mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, maka dia telah terselamat harta dan darahnya, nyawanya daripada di azab ataupun dibunuh kan. Kedua-dua dalil tersebut membuktikan bahawa Allah Ta'ala dan Rasulnya mengakui kebenaran dan keistimewaan akidah Islam sebagai pegangan utama manusia. Okay. Buka surat 78, kita tengok. Ciri akidah yang benar dan salah. Setiap muslim wajib berusaha untuk memelihara akidah mereka. Hanya dengan mendalami ilmu akidah kita dapat mengenal akidah yang benar dan akidah yang salah. Antara ciri akidah yang benar dan akidah yang salah ialah akidah yang benar percaya terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Akidah yang salah pula menafikan keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Dari segi kepercayaan, bila seorang tu berakidah dengan akidah yang benar, dia percaya adanya Allah. Walaupun Allah kita tak dapat melihat dengan mata kepala kita, namun kita dapat melihat dengan mata hati wujudan Allah SWT, keesaan, kekuasaannya. Tapi bagi orang yang berakidah salah, akidah batil, akidah yang salah, dia menafikan. Dia tak percaya kewujudan dan keesaan, kekuasaan Allah SWT. Baik, akidah yang benar sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala akidah yang salah, dia mengamalkan percayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia tak mengambil Al-Quran dan hadis ataupun As-Sunnah sebagai panduan. Itu akidah yang salah. Akidah yang benar lagi dari segi batasan, iaitu mentauhidkan Allah SWT. Manakala akidah yang salah, mensyirikkan Allah SWT. Bila seorang itu dia percaya Allah Ta'ala ada, tapi dia mensyirikkan. Dia pergi puja kubur, pergi kubur, dia cari kubur-kubur yang ada keramat, dia minta apa tu nombor ikut kat situ kan, minta nombor. Tu syirik ataupun dia gunakan tangkal, azimat dan sebagainya, itu pun syirik. Kemudian akidah yang benar lagi dari segi amalan, melakukan amalan, cara dan adat istiadat yang selari dengan akidah Islam. Manakala akidah yang salah, melakukan amalan dan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Islam. Adat yang tak bertentangan dengan akidah Islam, yang selari dengan syariat Islam, maka dia dalam akidah yang benar. Contoh, amalan dalam adat Melayu, amalan cukur jambul kan. Kalau dapat bayi yang baru lahir, kemudian dicukur jambul dia. Cukur jambul. Dalam Islam, akikah sebenarnya kan. Bukan cukur jambul saja, kena botakkan. Anak yang baru lahir tu kalau boleh dicukur rambutnya semua kan. Itu amalan ataupun adat istiadat yang tak bertentangan dengan Islam. Tapi kalau ada istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti apa? Adat Melayu sekarang ni yang masih diamalkan, iaitu kalau berkahwin sambil majlis perkahwinan, dalam majlis perkahwinan ada persandingan kan. Dalam persandingan tu ada direnjis kan, dipilih apa tu? Ditaburilah mangga kan. Direnjis lah, di apa? Taruh tapung, diletak kat pengantin. Tu adalah adat yang bertentangan sebab itu ikut adat Hindu. Kalau kamu lihat agama Hindu, tu cara perkahwinan dia macam itulah kan. Kita sebagai umat Islam kena jauhi kalau ada adat-adat yang renjis-renjis tu, jangan buat. Tak perlu buat. Itu tak payah. Baik. Kunci ilmu. Terdapat banyak ajaran salah di negara ini yang telah diwartakan sebagai ajaran sesat. Antaranya termasuklah ajaran Taslim, Qadiani, golongan anti hadis, ajaran Millah Ibrahim dan Syiah.
Yang terbaru ni ajaran apa tu? Islam Melayu, ajaran Ibu Yati kan. Tu ajaran baru. Ajaran sesat tu. Baik. Ya, muka surat seterusnya. Muka surat 79. Kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim. Jadi akidah trust dalam kehidupan seorang Muslim. Tanpa akidah, kehidupan manusia akan terumbang-ambing. Tanpa haluan ibarat kapal yang hanyut di tengah lautan. Kapal kalau rosak, hanyut kan di tengah lautan. Jadi kalau kapal tu rosak, habis lah. Tak ada ombak, dengan lambung ombak yang tinggi, akhirnya dia boleh karam, akhirnya tenggelam. Kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim. Kita lihat apakah pentingnya akidah ni dalam hidup kita, iaitu membentuk jati diri sebagai Muslim sejati. Kita nak jadi seorang Islam yang sejati, benar-benar mengamalkan ajaran Islam. Menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan. Sebab dan tujuan kita diciptakan ni adalah untuk berakidah dengan akidah yang benar, mentaati perintah Allah, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Benteng daripada perkara khurafat dan syirik. Kalau kita berakidah dengan akidah yang benar, maka kita tahu benda itu salah, kita tak akan buat. Benda itu mendatangkan syirik, kita akan hindari. Syarat amalan diterima Allah SWT. Bila kita berakidah dengan akidah yang benar, segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau akidah kita pun tak, akidah yang salah, sesat, segala amalan kita tak akan diterima. Kalau dia ikut ajaran sesat, dia banyak sedekah sekalipun, sedekah dia tak akan diterima oleh Allah SWT. Dia solat taubat, solat hajat sekalipun, solat sunat 1000 kali sekalipun, kalau dia akidah dia tak benar, tak betul, sia-sia. Pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Akidah yang benar dia ada pintu kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Di dunia hidup, walaupun hidup dia tak senang, tapi hidup bahagia kan. Tak ada rasa gelisah. Akhirat nanti, kebahagiaan di akhirat iaitu bila dia masuk dalam syurga. Kemudian apakah pentingnya akidah ni? Sebagai tunjang kekuatan umat dan negara Islam. Tunjang kekuatan umat Islam dan negara. Baik. Islam agama yang benar. Pertama, Islam agama fitrah. Kebenaran Islam terbukti menerusi sifatnya yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Kita dah belajar sebelum ni, Islam agama fitrah kan, tajuk sebelum ni. Memang Islam ni sesuai dengan naluri kehidupan manusia. Sumber yang sahih. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai panduan hidup. Kebenaran Islam terbukti dengan kebenaran Al-Quran yang tetap terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Kerana Al-Quran adalah kalamullah. Yang ketiga, martabat Islam yang tinggi. Islam agama yang tinggi kerana Islam datang daripada zat yang maha tinggi, iaitu Allah SWT. Ketinggian Islam terbukti apabila agama ini mampu mengatasi ilmu dan kajian manusia. Islam juga merupakan penyelesaian semua permasalahan umat dan petunjuk jalan yang terang kepada manusia yang berada dalam kegelapan. Jadi ajaran Islam, ajaran yang tinggi. Islam agama yang tinggi. Tiada tinggi selain hanya Islam saja. Selain Islam saja, agama yang diiktiraf, agama yang diterima oleh Allah SWT. Agama lain, agama yang tidak diterima. Agama yang terpisah dari kebenaran. Sebab tu kita kena berakidah dengan akidah Islam yang benar. Baik, muka surat 80. Kita tengok di situ. Ini dulu ada ajaran sesat Tuhan Harun. Ajaran sesat Tuhan Harun. Dan ajaran sesat Ayah Pin kat Terengganu. Umat Islam di Malaysia mengamalkan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kat Malaysia kita berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik.
Ada soalan setakat ni? Faham tak? Faham tak? Okay, kalau faham, kamu boleh tengok modul muka surat 20 Modul muka surat 20 dan muka surat 21 tu. Kamu jawab soalan modul muka surat 20 dan 21 Bahagian A, bahagian C. Kemudian muka surat 21 pun jawab. Ada di situ soalan kebat jawab soalan kat modul ni. Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh. Okey, itu saja tugasan kamu untuk ni. Untuk tajuk ni saya cuma nak kamu buat dalam modul tu saja. Modul tu saja dalam modul yang kamu dapat tu. Jawab di situ. Okey. 8.57 Jangan lupa isi kehadiran. Bagi siapa yang belum isi kehadiran, sila isi kehadiran. Tanda kamu telah hadir. Dan siapa yang rasa nak tengok lagi, boleh tengok dah rakaman Rakaman, saya akan bagi semula rakaman tajuk ni dalam WhatsApp group kelas. Dan juga dalam Google Classroom pun ada. Bagi siapa yang nama dia tak ada dalam senarai kehadiran tu, bagi tahu Dan siapa yang tak tahu, mungkin dia tak tahu apa email dia email MOE email daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Kamu sebenarnya ada semua dapat email masing-masing Kalau siapa tak tahu boleh PM saya Bila kamu dah ada email, kamu boleh masuk Google Meet ni guna email kamu guna email kamu. Boleh? Okey. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Okey, untuk makluman, malam ni ada bacaan Yasin dan tazkirah sebagaimana yang telah diiklankan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Kamu malam ni kalau tak ada apa, digalakkan untuk sama-sama kita baca Yasin, buka link tu, kita baca Yasin sama-sama, kemudian kita dengar tazkirah Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.